Baik, saya bacakan ada satu surat yang artikel ditulis di Malaysia Kini. Surat memang agenda PN rupanya. Ada mesej tersirat yang penting di sebalik pengakuan terbuka Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abdul Hussein beberapa hari lalu. Dengan kenyataan dibuatnya baru-baru ini, barulah orang ramai tahu bahawa Ahli Parlimen Pembangkang sebenarnya tidak pernah dipanggil untuk berbincang mengenai rundingan peruntukan. Padahal itulah nasihat yang diberikan Perdana Menteri agar pembangkang berunding secara diplomasi agar nasib rakyat di kawasan mereka boleh dibantu secara berkesan. Ia juga membuktikan pemimpin PN tidak pernah bersungguh dalam membantu ahli parlimen sendiri mendapatkan peruntukan. Sebelum itu, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris mendakwa rundingan telah dibuat dengan kerajaan melalui wakil PN Taqiyuddin Hassan. Sekarang kita berhak bertanya, siapa yang bercakap benar? Sebab Razali kata ada rundingan. Tetapi apa orang kata YB Syed Abu Hussein mengatakan rundingan itu tidak ada. Tidak berlaku rundingan. Baik, kita dengar kenyataan beliau. Pandangan Datuk terhadap Bersatu sekarang? It's a party yang mana yang terus dia boleh teruskan perjuangan cara mereka. Saya cara saya. Kita melihat parti Bersatu pun ada kem-kem yang tersendiri. Kalau kita lihat ada mula nak mencaras jawatan presiden dan sebagainya. Komen Datuk? Komen saya dalam PIT saya tengok dari jauh saya tak hadir. Saya sangat kecewa keputusan presiden. Kenapa tidak beri laluan kepada muka-muka baru? Hanya tak sampai satu hari. Dan change decision, U-turn dengan nasihat seorang isteri. Dan saya ni penasihat saya ramai. Bila saya buat keputusan, kenapa marah saya? Dan Presiden dah buat keputusan untuk inilah yang terakhir. Tiba-tiba U-turn. Salahkah kita buat keputusan untuk kita teruskan perjuangan cara lain? Be fair. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan itu memang daripada perwakilan dan akar umbi yang mahukan Tan Sri terus menerajui Bersatu itu. Leaders bukan dengar orang. Leaders he have a vision. He's my firm with the vision. Kalau disebabkan dengar nama ahli, tukar. Saya tak dengar cakap ahli. Saya tahu apa saya nak bagi kepada ahli saya. Saya tahu nak bagi apa kepada pengikut saya. I'm a leader. Datuk nak katakan Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah sampai tamat tempohnya untuk menjadi seorang presiden Bersatu? Yes. Definitely. Yes, definitely. Sudah sampai masanya untuk beliau meletak jawatan sebagai presiden. Yang tu tadi dia tak sebutlah mengenai kenyataan apa orang kata tak ada rundingan sebagainya tu tak disebutlah. Tetapi dalam interview yang sama dia disebut. Yang tu dia pendek-pendek Malaysian Gazette ambil. Kemudian ada satu dakwaan mengatakan bahawa ini daripada Raja Petra tu lah. Geng-geng Illuminati ni, geng-geng Freemason ni dia kata. Dia kata dia tak cakap is lah. Dia kata bahawa sebenarnya Bukit Gantang ni melompat sebab dia ada tawaran 30 juta. Okey, ini jawapan Bukit Gantang. Tonton dengar sendiri berkenaan dakwaan tersebut. Dan dia sanggup nak bawa ke, kalau betul, bawa dia ke SPRM. Dia kata. Datuk, semalam juga Raja Petra sudah pun ada satu memuat naik satu video yang menyatakan bahawa apa tindakan yang Datuk buat ini semata-mata untuk menyelamatkan salah seorang ahli keluarga Datuk itu anak sendiri yang ada kes mahkamah, kemudian dengan sogokan wang 30 juta dan sebagainya. Ini antara yang kita lihat kerana itulah tindakan menyokong secara terbuka dilakukan oleh Datuk. Adakah benar? Kalau itulah benar, maknanya kali pertama saya keluar pada UMNO pun benarlah. Apakah itu benar? Ini hanya permainan politik. Permainan politik. Sebab tu saya tak nak respon tentang permainan politik ni. Biarlah siapa nak kata apa, kata. Sebab dulu pun benda yang sama juga. Setelah 5 tahun berlalu, kenapa timbul lagi? Kerana mereka marah pada saya. Marah secara profesional lah. Apa tindakan saya buat, kenapa nak kait-kait dengan benda yang lain?
Be gentleman. Datuk menafikan perkara itu. Dah pasti saya nafikan. Akan ambil tindakan kepada si penyebar fitnah itu? Saya tak akan ambil tindakan apa-apa. Saya tak nak panjangkan. Saya nak buat kerja. Saya nak tenangkan fikiran saya untuk khidmat pada rakyat. Baik. Now, kalau tuan-tuan ingat, betul. Saya ingat saya pada tahun 2018, dia masa itu dia menang atas tiket UMNO. Kemudian dia lompat dan menjadi ahli parlimen bebas kalau tak salah. Itu masuk persatu. Dia jadi bebas. Kemudian lepas itu menyatakan sokongan kepada mana-mana siapa-siapa jadi kerajaan. Kemudian dia menyatakan kalau ini dikatakan sebagai 30 juta dia dapat, adakah bermakna sewaktu dia melompat dahulu dia dapat 30 juta? Dia tak kata ya, tapi seolah-olah sedemikian. Ditawarkan oleh Bersatu. Jadi sebenarnya Bersatu ni tuan-tuan, dia terlalu banyak liabilities, terlalu banyak baggage. Sebab itu bila dia kata tadi dia menyentuh mengenai persoalan Muhyiddin Yassin sendiri. Dalam masa satu hari, tiba-tiba boleh buat U-turn. Kan? Satu hari boleh buat U-turn sebegitu saja. Itu kan satu perkara yang pelik. Bagaimana apa orang kata boleh buat U-turn sebegitu saja? Dia jadi pelik lah, jadi satu perkara yang pelik. Bagaimana beliau boleh apa orang kata U-turn, mula-mula mengatakan, ini saya menyebut tentang ni lah, siapa nama dia, Muhyiddin Yassin. Mula-mula Muhyiddin Yassin kata saya akan meletak jawatan. Sehari kemudian, saya tak letak jawatan. Sebab apa? Saya bertanya ke isteri saya. So leaders macam mana yang begitu? Leaders bagaimana yang begitu sebenarnya? Jadi ini menimbulkan persoalan dan juga perkara yang boleh menjadi pertikaian lah terhadap kepimpinan Datuk Seri kepada Muhyiddin Yassin. Adakah beliau mampu menjadi seorang presiden yang akan membawa Bersatu in the next election? Itu yang menarik untuk kita nak lihat, tuan-tuan. Baik. Habis kat situ. Cerita harakah. Mahkamah arah PAS lunas hutang 656,000 pada bekas pencetak harakah. Bekas pencetak harakah memperoleh penghakiman terus mengarahkan PAS membayar hutang sebanyak RM656,233.69. Mahkamah Session Kuala Lumpur membenarkan permohonan NAJ Resources untuk penghakiman terus keputusan mahkamah tanpa bicara terhadap PAS dan dua defendant lain. Dua lagi defendant ialah Setiausaha Agung PAS Takiuddin dan penerbit lidah rasmi Galeri Media Serbaneka Sdn Bhd. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam Bela Pelantif Putra Taulan Rasul mengesahkan Hakim Lailatullah Zuraidah Harun dan Harun membenarkan permohonan untuk penghakiman terus itu. Peguam itu juga berkata Mahkamah Sivil turut membenarkan anugerah sebanyak RM3,000 anugerah kos. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam Defendant Muhammad Faizi Cik Abdul Abu mengesahkan keputusan itu sambil menambah pihaknya akan merayu ke Mahkamah Tinggi. Peguam itu berkata mereka juga memfailkan permohonan untuk menangguhkan keputusan sementara menunggu rayuan. Pada Ogos 2019, Malaysia Kini melaporkan kisah hutang melibatkan harakah dan dua pencetaknya pada waktu itu. Now, ada timbul persoalan timbul itu. Dia kata, ini fake ni Suardi. Hutang harakah ini fake. Sebenarnya harakah mana ada berhutang. Ada satu grup kata, sebenarnya company yang berhutang tu dah bankrupt. Macam mana dia boleh tuntut hutang? Itu hujah pemimpin PAS tau. Pemimpin PAS kata, buat apa nak bayar? Company tu pun dah bankrupt. Naya kat member, tuan-tuan. Ni tuan-tuan fikir, kalau orang yang tolong dia pun, dia boleh khianat macam tu. Macam mana orang yang tak tolong dia? Yang print harakah ni bukan calang-calang orang PAS juga saya rasa. Orang PAS juga. Tapi member tu kesian sampai bankrupt, tuan-tuan. Buka company baru semata-mata nak tuntut balik hutang dia. Sampai bankrupt member tu dibuatnya. 600,000, almost 1 million. Tak kesian ke member? Matlamat menghalalkan cara. The ends justify the means. Ni saya masukkan tadi tu. So, apa akan jadi kalau sekiranya PAS tak mampu bayar? Okey, saya rasa mampulah bayar. Kalau setakat 600,000 tu takkan tak mampu. Tapi mereka nak merayu juga. Tak mengaku juga tu yang mereka berhutang tu. Saya tak tahulah parti kononnya memperjuangkan Islam macam ni ke perangai dia, tuan-tuan. Berhutang 600,000 tapi tak sanggup nak bayar. Tuan-tuan, dia cerita dia macam ni. Apa akan jadi kalau sekiranya PAS tidak berjaya bayar?
menurut undang-undang sebenarnya, kalau kita tengok Societies Act 1966, Akta Pertubuhan 1966, antara perkara yang boleh dilakukan oleh individu tersebut adalah memohon supaya PAS dibatalkan. Ada peruntukan. Walaupun dia tak bolehlah directly minta dibatalkan, tetapi kalau sekiranya mereka tidak boleh membayar, maka dia boleh dipanggil sebagai unwind ataupun winding up NGO ataupun politik tersebut. Itu adalah perkara yang boleh berlaku. Kalau sekiranya tidak boleh berlaku secara civil sekalipun, maksudnya secara undang-undang, mereka boleh merayu kepada menteri, dan menteri KDN Saifuddin Nasution di bawah Seksyen 5 Akta Pertubuhan mempunyai kuasa untuk menarik balik pertubuhan PAS daripada menjadi satu pertubuhan yang legal. So saya rasa dia tak akan berani ambil tindakan untuk tidak membayar lah. Kan? Dia akan mengambil tindakan untuk bayar. Saya rasa dia tak akan berani mengambil tindakan untuk tidak membayar. So for me sekarang ini dia the balls in PAS court. Hutang sekarang ini dah ditentukan. Ini bukan ada persoalan lagi hutang tak ada hutang, tuan-tuan. Dah sah. Mahkamah dah mengesahkan ada hutang. Mahkamah dah sah ada hutang. Mahkamah dah kata kena bayar hutang itu. Sekarang ini walaun dah tak boleh main lagi. Oh, tak ada, hutang tu tak wujud, hutang tu tak betul, ini adalah fitnah. Tak ada. Mahkamah dah keluarkan satu keputusan bahawa hutang tersebut sudah pun diterima, maksudnya disahkan sebagai betul dan wajib dibayar kepada pencetak. So sekarang ini the balls in PAS court lah. Sama ada PAS masih lagi nak berdolak dalih, tak nak kutip Milo untuk nak buat bayaran tersebut. Macam PAS. Alah, takkan lah 600,000 tak boleh nak bayar. Dulu, kalau Claire Brown tu, 1.4 juta boleh kau bayar. Takkanlah Harakah ahli sendiri tak mampu nak bayar, yang terbitkan kau punya surat khabar tak mampu nak bayar. Perempuan orang kafe tu, dekat UK tu, kau sanggup nak bayar 1.4 juta. Takkanlah orang Islam kau tak sanggup bayar. Apalah pimpinan macam ni. Kata memperjuangkan Islam. Bagi malu memang Islam lagi ada.